Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video terkini pendaftaran multimedia. Tak berurus teknikal yang akan membawa anda ke dalam salah satu elemen multimedia, iaitu audio. Tapi sebelum itu, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Baik, sebelum kita meneruskan konten video ini, apa kata tekan button like, share, subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada channel ini. Terima kasih guys. InsyaAllah saya akan meneruskan memuat naik konten berkualiti pada masa akan datang. Dalam video sebelum ini, kita telah didedahkan dengan penggunaan kamera pada roket Artemis 1 dan SpaceX. Walaupun kedengarannya agak teknikal bila sebut aja roket, tapi fokus konten tu ialah penggunaan kamera yang ada pada roket. Tidak ada teknikal detail pun berkaitan enjin roket apa digunakan, propellant jenis apa, liquid methane, LOX, RB1, LOH, macam mana nak ignite roket, tidak sampai ke situ pun. Betul. Kalau betul saya ada cakap perkara-perkara teknikal tu, campak je muncul kat sini. Ui. Tapi salah satu elemen paling penting dalam elemen multimedia ini ialah audio. Seperti apa yang saya sedang cakapkan ni ya, sebutir-sebutir perkataan keluar dari mulut ini semata-mata nak sampaikan konten seterusnya kan. Tak susah pun nak bangunkan konten sebenarnya. Apa yang kita nak cakap, nak kongsi ada ilmu, boleh je kita upload terus di YouTube. Cuma nak dapat viewer dengan subscriber yang ramai tu kenalah usaha lebih lagi dan maintain konsisten. Itu yang mencabar. Tiba. Baik, aku dah kena freeze dah. Okey, simple aja macam saya cakapkan tadi kan. Cuma yang membezakannya ialah loudness unit yang kita dengarkan ini adakah capai satu standard yang ditetapkan oleh YouTube supaya semua audio dari konten kita ni sama sahaja levelnya. Kenapa saya cakap macam tu ya? Sebab perkara paling penting apabila kita bikin konten di YouTube ini in terms of audio ialah konsistensi audio level yang stabil dari awal hinggalah akhir episod sesebuah konten. Barulah penonton yang melihat dan mendengar itu sentiasa peka tentang butiran maklumat apa yang nak disampaikan oleh kita. Maksudnya ialah apa yang kita sedang cakapkan sewaktu rakaman berlaku, level audio yang dipick up oleh mic tersebut adalah stabil, jarak mic dengan mulut tak berapa jauh dan tak berapa dekat sangat. Apabila kita kena retake, level audio masih maintain macam sebelumnya, dan yang paling penting ialah waktu post. Kita edit audio tersebut supaya levelnya konsisten. Kelebihan syuting di studio atau rumah sendiri ialah kita boleh kawal noise di sekeliling kita dengan lebih baik berbanding syuting outdoor. Memang banyak cabarannya ya, tapi kebanyakan audio vlogger akan menggunakan shotgun mic ataupun wireless clip mic pada setup mereka, yang mana-mana lah lebih praktikal ya. Kalau kita nak masak sekalipun kena sukat air terlebih dahulu supaya tak jelantah atau tak kering sangat nasi tu. Begitu jugalah dengan audio. Sound itu disukat dalam logarithmic scale oleh unit yang dikenali sebagai dB ataupun decibel. Teorinya macam ni semakin kuat sesuatu bunyi terhasil, maka semakin tinggi jumlah decibel. Akan tetapi bagaimanakah sound pressure terhasil dalam konteks kita bikin konten di YouTube ini? Seperti yang korang nampak sekarang ni, saya menggunakan mic dan juga kamera untuk bercakap dan merakam visual. Apa yang tak nampak ialah macam mana sound tersebut travel sehingga menghasilkan waveform, kesan dari vibration sumber ataupun hardware yang menangkap sound tersebut lalu diterjemahkan ke dalam bentuk digital supaya kita boleh edit kemudian. Apa yang korang nampak depan skrin ialah grafik yang menunjukkan representation bunyi atau perwakilan yang dipanggil sebagai sound wave. Komponen utama ialah mesti ada sound source dalam apa jua medium. Sama ada suara korang sendiri, bunyi enjin, kereta, gitar, drum. Jika kita mendengar sahaja bunyian tersebut, maka kita tak dapat membuat anggaran berapa nilai dB yang sebenar. Tetapi jika kita ada hardware audio bagi merakam medium tersebut, maka kita akan dapat nilai dB berdasarkan konfigurasi yang dibuat pada hardware itu. Kemudian signal audio yang diterima dihantar pula kepada komputer menggunakan AD converter hardware tersebut bagi menterjemahkan sound analog tadi kepada bentuk digital. Maka setelah itu bermula editing yang akan kita lakukan sekarang. Okey, sekarang ini kita akan cuba function match loudness dalam Adobe Audition untuk setkan target kita pada negatif 14 love sebagai konten dalam YouTube. Saya dah ada audio yang telah edit tapi belum lagi set target loudness yang diinginkan. Baik, cuba dengarkan dulu ya. Ia juga merupakan kaedah yang tepat dan terkini untuk mengukur audio. Baik, persoalannya ialah kenapa mesti ada loves dan apa kepentingannya bagi manusia? Okey, kalau anda perhatikan waveform ini, level audio keseluruhan adalah pada negatif 9 dB. Apa yang kita mahukan adalah untuk capai negatif 14 loves. Apa itu loves? Loves adalah singkatan kepada loudness unit full scale. Ia merujuk kepada suatu bentuk ukuran audio yang konsisten dalam siaran radio, filem, TV dan juga saluran streaming muzik. Ia juga merupakan kaedah yang tepat dan terkini untuk mengukur audio. Untuk ketahui meter loves,
Kita pergi ke menu Effects, Special, pilih Loudness Meter. Terdapat banyak preset yang boleh kita pilih seperti Netflix, Spotify dan yang kita mahukan ialah YouTube. Pilih setting tersebut. Kita akan nampak ada 2 tab di sini iaitu Levels dan Setting. Pada tab Settings, configuration yang telah disetkan ikut pada loudness yang telah ditetapkan oleh YouTube. Sementara pada tab Levels pula terdapat meter reading seperti input iaitu audio yang akan kita mainkan dan akan return value berapakah nilai loves pada short term, integrated dan momentary. Yang kita mahu perhatikan ialah integrated kerana pada value ini kita mahu capai negatif 14 loves. Kita boleh playback dulu file audio untuk lihat sendiri meter love tersebut berfungsi. Untuk menjawab soalan tak capai negatif 14 loves kan? Jadi apa yang perlu kita buat ialah pergi kepada tab Match Loudness. Kalau tak ada, boleh pergi ke menu window dan pilih Match Loudness. Apabila kita dah selesai edit audio, kita hanya perlu tarik file audio tersebut ke dalam tab Match Loudness dan pilih konfigurasi seperti yang tertera. Kalau kita pull down menu Match tu, kita akan dapat lihat pelbagai lagi setting yang berbeza-beza dan salah satunya ialah ITU-R BS.1770-3 loudness. Kita pilih yang ini. Kemudian setkan target pada negatif 14 loves. Tolerance pada 0, max true peak level pada negatif dB true peak dan saya maintain look ahead time dan release time pada nilai tersebut. Kemudian tekan button run dan setelah selesai, kita pergi semula ke loudness meter dan semak meter integrated. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu faham situasi industri muzik dan penyiaran. Dan kita telah pun set target kita pada setting negatif 14 loves. Turun naik meter tersebut kadang-kadang ada terlebih cecah sampai negatif 13.9 loves. Perkara ini berlaku pada zaman loudness war seawal tahun 1940-an lagi hinggalah awal 2010, di mana trend pada ketika itu adalah meningkatkan audio level pada muzik rakaman yang akhirnya mengakibatkan kualiti audio tersebut semakin berkurang. Baik, saya harap anda semua dah pun mengetahui apa itu dB, LUFS, perbezaannya dan boleh buat sendiri macam mana nak match loudness audio bagi platform YouTube. Yang penting ialah kita kawal level rakaman audio kita dahulu supaya dapat menghasilkan sound yang baik dan stabil setelah itu. InsyaAllah. Saya doakan yang baik-baik untuk anda semua dan ingat pesanan saya. Teknologi multimedia itu bukan sahaja berupa gadget di depan mata kita, malahan turut berada di sekeliling kita. Sekian dari saya, pendaftar multimedia, tadbir urus teknikal. Kita berjumpa lagi. Wassalam.